Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua murid. Lama dah kita tak bersua. Hari ni cikgu nak cuba cara baru rakam. Cikgu rakam guna telefon saja ni, guna phone. Okey. Kita akan sambung tajuk kita. Tajuk baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Kita akan belajar mengenai cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pembiakan. Maksudnya apa? Macam cara pembiakan manusia. Macam mana cara pembiakan manusia? Manusia melahirkan anak. Cara pembiakan haiwan macam mana? Ada dua. Melahirkan anak atau bertelur. Itu cara pembiakan haiwan. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan lain. Dia tak ada beranak, tak ada bertelur. Dia ada 6 cara pembiakan dia. Ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Macam mana dia hasilkan anak dia. Okey, tengok. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Supaya tak pupus, sentiasa ada. Macam manusia juga perlu beranak supaya manusia tu sentiasa ada. Kalau manusia tak beranak, pupus. Sama juga dengan haiwan. Kalau tak beranak ataupun bertelur, akan pupus. Okey. Tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Yang pertama adalah biji benih. Okey, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Pokok yang berbuah maksudnya ada buah. Buah-buahan yang kamu makan. Okey? Buah-buahan tu kan ada biji dia kan? Itulah biji benih. Biji itu kalau kamu tanam, kamu ambil, kamu tanam di tempat yang sesuai, ada cahaya matahari, kamu selalu siram dia, tanah yang sesuai, baja yang sesuai, dia akan tumbuh yang baru. Contohnya pokok cili, pokok betik, pokok apa lagi? Pokok mangga, pokok rambutan. Itu contoh dia yang berbuah. Yang kedua, anak pokok. Okey, anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Anak pokok ni adalah tumbuhan kecil yang bersebelahan dengan ibu dia. Contohnya pokok pisang. Di bawah ni, bawah pokok pisang ini, kita tunjuk dia bila dia akan tumbuh yang baru daripada bawah ini. Daripada akar dia akan tumbuh pokok yang baru daripada bawah, bersebelahan dengan ibunya. Okey. Bila dia dah besar, pokok yang sebelah tadi yang ibunya akan makin tua, makin lepas tu pokok tersebut akan mati. Pokok ni lah yang akan menggantikannya. Bila pokok ni dah berbuah, dia akan muncul lagi yang di daripada bahagian bawah ini, pokok yang baru pula. Macam tu cara dia membiak melalui anak pokok. Sama juga dengan pokok keladi. Di sebelah dia akan muncul yang baru. Daripada akar pokok keladi ni akan muncul pokok keladi yang baru, anak pokok. Bila dah besar, yang tua tu mati, yang sebelah ni mati, ini akan jadi pokok yang baru. Lepas tu dia akan muncul lagi lah daripada bawah dia, yang kecil, anak pokok. Itu melalui anak pokok. Okey. Yang ketiga, batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Maksudnya, contohnya pokok bawang. Kamu ambil bawang, kamu tanam dalam tanah, dia akan muncul pokok yang baru daripada bawang tersebut. Betul kalau kamu tengok, ceklah di dapur, kalau yang bawang yang disimpan lama, dia akan muncul pucuk yang baru. Daripada pucuk tersebut, bahagian kecil yang baru daripada bawang tersebut, kalau ditanam, dia akan tumbuh pokok bawang yang baru. Akan tumbuh macam ni, yang daun ni. Okey. Dia akan muncul yang barulah. Dan juga pokok ubi kentang. Pokok ubi kentang sama juga. Kalau kamu tengok ubi kentang yang dah lama, dia akan muncul pucuk-pucuk di bahagian ubi kentang tersebut. Daripada pucuk tersebutlah dia akan tumbuh pokok yang baru. Dari situ akan muncul lagi ubi kentang yang baru.
Okey, itu adalah batang bawah tanah. Contohnya pokok bawang, pokok ubi kentang, pokok halia. Okey. Batang bawah tanah terdiri daripada rizom, umbisi, tuber dan berbawang. Okey. Yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat kan? 1, 2, 3. Dan yang keempat, spora. Okey, pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Pokok yang selalunya yang tak ada bunga, daun sahaja. Dia akan membiak melalui bunga, melalui spora. Contohnya pokok paku pakis. Kalau kamu ada ibu kamu beli pokok paku pakis ke, kamu tengok di bahagian bawah dia, bawah pokok daun-daun tersebut akan ada spora. Macam ni rupa dia. Dia kecil-kecil ni okey. Dia bentuk kecil-kecil bulat-bulat supaya dia mudah diterbangkan oleh angin. Bila spora tersebut ada angin, diterbangkan oleh angin, dia akan tumbuh di tempat yang baru. Dia kecil-kecil itu akan jatuh ke tanah, dia akan tumbuh pokok yang baru. Sama lagi juga dengan cendawan. Bawah cendawan, kalau kamu ambil cendawan, kamu tengok bawah cendawan akan nampak macam ni. Ini nama dia spora, dia kecil-kecil ni. Dia ringan dan kecil, mudah diterbangkan oleh angin. Bila terbangkan oleh angin sampai jatuh ke tanah, suhu yang sesuai, cahaya matahari, ada air, dia akan tumbuh cendawan yang baru. Okey, itu adalah spora. Okey. Yang kelima, keratan batang. Okey, keratan batang, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Maksudnya kamu kerat batang pokok tersebut, kerat, ambil yang dia dikerat tadi, tanam ke dalam tanah. Daripada batang yang dah dikerat tersebut boleh muncul pokok baru. Dia akan tumbuh jadi pokok yang baru. Bukan semua pokok boleh. Contohnya yang boleh adalah pokok ubi kayu, pokok bunga kertas, okey. Pokok apa lagi? Pokok tebu. Tu boleh gunakan keratan batang. Pokok bunga ros, keratan batang. Yang seterusnya, yang keenam adalah melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Contohnya pokok lidah jin ataupun lidah buaya. Ini pokok lidah jin, lidah buaya. Dah nampak kan? Kamu ambil ni, pokok ni, kamu tanam, dia akan muncul daripada pokok tersebut daun yang baru. Daripada daun tu akan muncul anak dia. Okey. Dan pokok setawar. Inilah pokok setawar. Pada daun dia, di tepi-tepi daun dia, ni pokok dia. Okey, tepi-tepi daun dia boleh tumbuh pokok, anak pokok dia, anak-anak dia. Anak-anak dia di tepi ini. Bila dia dah makin besar, ini akan matilah. Okey. Ini yang menggantikan dia. Okey, itu cara membiak melalui daun. Okey. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang membiak mengikut cara pembiakan seperti yang dinyatakan. Okey, tak apa. Ini biarkan dulu. Apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu kena buat buku aktiviti halaman 45 dan 46. Okey, dalam buku aktiviti kamu tu ia berkaitan dengan cara pembiakan tumbuhan. Kamu jawab daripada buku aktiviti tersebut. Lepas kamu jawab, kamu ambil gambar, kamu hantar ke dalam Google Classroom. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh kontak cikgu. Boleh tanya pada cikgu. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.